Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk video kali ini saya pilih hasil daripada Adam, Asif dan Ami Adib. Okey. Mereka dah sediakan slide ni untuk saya gunakan untuk explain pada awak. Di bawah subtopik 2.2 organ utama pertukaran gas iaitu stoma kan, organnya daun kan, okey. Yang mana strukturnya ada stoma di situ, liang stoma di daun tu. Maka di bawah subtopik tersebut kita ada tajuk kecil iaitu kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma tadi. Okey, di mana organnya adalah daun, struktur yang terlibat dengan dengan pertukaran gas dan pertukaran gas dan juga keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida adalah liang stoma. Okey, yang berada di bahagian epidermis bawah daun. Okey. Jadi kita nak tengok ada tak kesan kalau air dalam tumbuhan tu berkurangan. Ada tak kesan terhadap bukaan dan penutupan stoma. Okey, sebab sebelum ni awak dah belajar tentang mekanisme pembukaan dan penutupan stoma pada muka surat 31. Okey, awak dah tengok macam mana stoma boleh terbuka dan boleh tertutup. Iaitu dengan adanya pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dan juga oleh kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey, dua faktor ni yang akan mempengaruhi mekanisme bukaan dan penutupan stoma. Okey, untuk di bawah tajuk kecil ni nak tengok ada tak kaitan bila air berkurangan dalam tumbuhan, ada tak kaitannya pula dengan bukaan dan penutupan stoma. Okey, so kita akan tengok satu persatu. Okey, bila dalam keadaan cukup air, apa jadi? Bila dalam keadaan tak cukup air, apa jadi? Okey, kesan kekurangan air dalam tumbuhan. Okey. Okey, air daripada tumbuhan boleh hilang dalam bentuk wap air. Awak tahu bahawa di bahagian daun ada struktur sel mesofil berspan yang mana strukturnya adalah berongga. Okey, ada ruang-ruang udara. Okey, jadi air daripada dan juga di sekeliling sel mesofil berspan tu ada berkas vaskular yang mana berkas vaskular terdiri daripada xilem dan phloem. Okey, jadi awak tahu bahawa xilem angkut air daripada akar. Okey, jadi air tadi yang berada di dalam xilem boleh hilang. Okey, dalam bentuk wap air, gas lah maksudnya, ke persekitaran melalui liang stoma. Okey, kalau awak kita tengok balik muka surat 29. Okey, muka surat 29 nampak ni. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey ni. Lemak percaya. Okey, 29 ni. Awak nampak kat sini kita ada epidermis atas, kita ada mesofil palisade, kita ada mesofil berspan. Okey, di area ni bulat ni, bulat. Ini adalah berkas vaskular yang mengandungi xilem dan phloem. Okey. So xilem angkut air dan air tadi boleh hilang di celah-celahan ruang udara di bahagian mesofil berspan tadi dan boleh keluar daripada epidermis bawah, daripada daun tadi melalui liang stoma. Okey. Jadi apabila bukaan stoma besar, stoma terbuka besar, maka kadar kehilangan air adalah tinggi daripada tumbuhan. Dan apabila dan juga pembukaan dan penutupan stoma ni
adalah bergantung kepada tekanan segah dalam sel pengawal. So kita nak tengok apa maksud tekanan segah dalam sel pengawal. Macam mana kita nak bagi sel pengawal tu segah? Okey. Jadi air tadi, ingat ya, air tadi boleh hilang apabila stoma terbuka. Jadi kita nak tengok apa yang menyebabkan stoma terbuka tu tadi. So kita tengok. Kita rujuk muka surat 35 buku teks awak. Dalam rajah 2.5 dia menunjukkan pembukaan stoma apabila tumbuhan tadi iaitu sel pengawal dalam daun tadi mendapat air yang cukup. Maka sel pengawal akan menjadi segah bila air mencukupi. Sel pengawal ni, awak tengok struktur sel pengawal ni. Ni sel pengawal. Awak tengok dinding dalam, bahagian dalamnya. Ni. Lebih tebal berbanding dindingnya di bahagian luar. Yang nipis. Ni luar. Ni dalam. Tengok ni ya. Ni dalam. Dua-dua ni dalam. Yang ni adalah luar. Jadi awak tengok dia punya morfologinya. Yang bahagian dalam ni adalah lebih tebal. Ni tebal. Warna hijau pekat ni. Berbanding yang di luar. Bila dia tebal, dia kurang elastik. Kurang, bila nak ditarik tu susah. Itu maksud elastik. Susah nak ditarik. Manakala yang dinding luar ni nipis. Dan lebih elastik. Boleh ditarik. Jadi dalam keadaan sel pengawal ni cukup air, tengok vakuolnya ni ada air, maka sel pengawal menjadi segah. Disebabkan oleh perbezaan ketebalan dinding sel pengawal. Disebabkan oleh ketebalan dinding sel pengawal tadi. Yang dalam tebal, yang luar nipis, maka yang nipis di luar ni akan mudah melengkung keluar dan membuka stoma apabila dalam keadaan sel pengawal ini segah. Dia mudah nak tertarik keluar. Sebab dia elastik. Jadi bila air yang cukup je, dia boleh bergerak, mengembang. Maka ini akan menyebabkan wujudnya liang di tengah-tengah ni. Bila awak macam ni kan, contohlah satu struktur macam ni. Macam ni rapat. Bila di bahagian luar ni adalah elastik. Awak boleh mengembang. Struktur tu boleh mengembang. Maka ada liang ni. Di tengah-tengah tu. Liang ni lah dipanggil liang stoma. Maka maka wap air boleh keluar daripada liang ni tadi. Kita tahu apa jadi sekiranya tumbuhan layu dalam keadaan kekurangan air. Katakanlah awak tak siram pokok. Apa jadi pada liang stoma? Dalam keadaan tak cukup air, maka sel pengawal mengecut dan flaccid. Air daripada sel pengawal keluar daripada sel pengawal. Keluar. Ini menyebabkan sel dinding sel yang bahagian luar ni, dinding sel pengawal di bahagian luar ni yang lebih elastik tadi akan hilang akan kurang kekenyalannya menyebabkan dia tak mengembang, jadi dia mengecut kan. Dia tertutup. Automatik liang pun tertutup. Tadi ada air, so dia mengembang. Bila dia mengembang segah, ada liang tengah tadi kan. Ada lorong ni kan. Ada liang. Maka bila cukup air, liang stoma terbuka.
Okay, dalam keadaan tak cukup air, liang stoma tertutup disebabkan dinding sel di bahagian luar tadi, yang nipis ni, akan mengecut dan menutupi liang. Okay. Ini adalah penting. Okay, tutup dan buka ni, tutup ni adalah penting. Okay, sebabnya awak tak siram pokok. Air tak dapat dekat pokok tu. Okay. Jadi kalaulah sel pengawal ni terus menerus terbuka, okay, maka akan lebih banyak air yang hilang daripada tumbuhan ni tadi. Faham tak? Sebabnya awak dah tak siram pokok satu hal. Air daripada tumbuhan, dalam tumbuhan tu dah memang tak cukup. Okay. So, nak tak nak, liang stoma tadi mesti tertutup. Automatik supaya mengelakkan kehilangan lebih banyak air. Dah lah memang tak cukup air, lepas tu hilang pula air. Okay. Itulah pentingnya sifat elastik di bahagian dinding sel pengawal. Di bahagian dinding sel luar pengawal ni. Okay. Kalau soalan tanya, terangkan kepentingan sifat elastik pada dinding sel luar pengawal. Okay, awak kena terangkanlah salah satu apa yang berlaku waktu air tumbuhan kekurangan air, maka air daripada sel pengawal hilang keluar daripada sel pengawal, menyebabkan dinding sel bahagian luar yang elastik tadi akan menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan stoma tertutup. Okay. So pentinglah ciri-ciri elastik ni supaya stoma boleh tertutup. Okay. Kalau air banyak sangat, nanti stoma terbuka. So air yang berlebihan akan keluar daripada daun. Okay. Air yang tak cukup, stoma tertutup. Okay. Kalau dia terlebih air pula tak keluar daripada sel pengawal. Okay. Ini contohlah. Okay, dia tertutup je. Dia tak ada ciri-ciri elastik tu. Dinding sel pengawal tu tak ada ciri-ciri elastik. Air penuh ni daripada awak siram tu, lepas tu hujan pula. Okay, jadi air penuh dekat sel-sel daun tu. Okay, dekat sel-sel tumbuhan tu penuh. Okay, maka apa jadi? Nanti akan menyebabkan tekanan di dalam tumbuhan, okay, sepanjang tekanan kapilari di sepanjang batang daun tu akan berkurangan. Maka air daripada luar tak boleh masuk. Tak boleh masuk dah. Dia seolah-olah sebab tak ada perbezaan tekanan antara dalam tumbuhan dengan luar tumbuhan tadi. Sama je, jadi air daripada luar tak boleh masuk lah kan. Okay. Untuk membolehkan pergerakan. Belajar orang dah belajar sebelum ni, mesti ada perbezaan tekanan. Okay. Di luar lebih tinggi kepekatan air, maka baru boleh masuk tekanan di dalam tumbuhan rendah, maka air dari luar baru boleh masuk. Selagilah katakanlah tekanan air dalam tumbuhan tu tinggi je, kepekatan air dalam tumbuhan tu tinggi saja, maka air daripada luar akar ni tak boleh masuklah ke dalam tumbuhan. Itulah hikmahnya sel pengawal tu mesti terbuka untuk keluarkan air daripada tumbuhan. Okay. Satu, dia akan menyejukkan lah. So bila ada pergerakan air di sepanjang daripada akar ke batang, ke daun, dia adalah kesan penyejukkan. Itu pentingnya pergerakan air tadi. Okay. Jadi kalau tertutup je, air tak bergerak. Okay. Jadi itulah pentingnya elastik tadi untuk membolehkan liang stoma terbuka dan tertutup mengikut keadaan. Terbuka apabila tumbuhan cukup air, layu tertutup, liang stoma tertutup apabila tumbuhan layu untuk elak lebih banyak kehilangan air. Okey. Boleh Okey, jadi so kesan kandungan air dalam tumbuhan sangat mempengaruhi
bukaan dan penutupan stoma. Okey. Kena tahu kenapa tu. Okey, kita masuk 2.3 iaitu organ utama transpirasi. Okey, organ utama transpirasi muka surat 36. Okey, awak tengok kat situ keperluan transpirasi. Awak tahu bahawa transpirasi adalah proses kehilangan air yang selama ni awak anggap macam tak elok lah, tak baik untuk tumbuhan sebab air akan hilang daripada tumbuhan kan. Okay, sebenarnya transpirasi ada banyak lagi ada peranan yang besar dalam sistem pengangkutan air dalam tumbuhan. Okay, dia bukanlah hanya semata-mata proses kehilangan air, bukan. Okay, jadi transpirasi ini adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air, gas lah, secara sejatan daripada daun ke atmosfera. Tersejat, jadi awak tak nampak sebab dalam bentuk gas. Air daripada dalam tumbuhan, dalam daun, tersejat keluar dalam bentuk wap air. So kan kalau rumah awak ada banyak pokok-pokok ataupun awak duduk di bawah rimbunan daun-daun, awak akan rasa kesan penyejukan berbanding dengan rumah awak yang tak ada pokok pun sekelilingnya. Okay? Dia seolah-olah aircon. Aircon lah, maksudnya daun tu ada keluarkan wap air yang sejuk, menyejukkan orang yang berada di bawah pokok. Okey. Berbanding dengan awak duduk di bawah kemah. Contohlah kan, awak berlindung satu kemah, satu bawah pokok. Bawah pokok tu akan rasa lebih sejuk, lebih nyaman sebab adanya wap air yang keluar daripada daun tu. Okey. Macam wap air daripada kipas yang keluar wap tu kan. Okay, awak rasa lebih sejuk. Okay, macam itulah juga. Cumanya awak tak nampak je daripada daun tu, awak tak nampak ada wap udara, wap air sebab dia dalam bentuk gas yang awak tak nampak. Okay, jadi transpirasi ni awak tengok Rajah 2.7. Kita ada laluan pergerakan air daripada akar. Okay, awak tengok muka surat 36. Air daripada akar akan air daripada tanah, Okay, akan meresap masuk ke dalam akar. Okay, kemudian xylem pada batang akan angkut air tadi naik ke atas. Okay, pergi ke seluruh tumbuhan. Okay, urat daun mengangkut air. Urat daun tu maksudnya dalamnya ada xylem lah. Okay, mengangkut air ke daun, seluruh daun. Dan air tadi akan tersejat melalui stoma yang ada di bawah, epidermis bawah tu lah, epidermis bawah daun. Okay. Jadi, transpirasi tadi bukanlah semata-mata kehilangan air. Okay, awak tengok kat bawah tu, akar. Kenapa transpirasi tu penting? Okay. Kalau soalan tanya, terangkan kepentingan transpirasi. So janganlah awak jawab transpirasi adalah, kepentingannya adalah proses untuk menghilangkan air semata-mata daripada tumbuhan. Bukan. Okay. Dia adalah proses penting untuk menyebabkan air boleh diserap oleh akar. Itu yang pertama. Sebab saya dah cakap tadi, air hanya boleh masuk daripada tanah ke akar dengan hanya ada perbezaan tekanan. Okay, kepekatan dan tekanan air yang berbeza. Okay, kalau kepekatan air di luar, di tanah dengan kepekatan air di dalam akar adalah sama, maka air sampai bila-bila pun tak akan masuk daripada akar daripada tanah ke akar tu. Takkan. Dia mesti ada perbezaan kepekatan. Maka, macam mana nak kurangkan kepekatan air dalam tumbuhan? Dengan cara transpirasi. Okay, so dalam tumbuhan tu, tak adalah air. Okay, jadi, barulah air daripada tanah boleh masuk ke dalam akar disebabkan oleh kekurangan air dalam tumbuhan tadi akibat transpirasi. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, air menyerap tenaga haba dari daun dan tersejat menjadi wap air memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan.
Okey. Jadi saya dah cakap tadi, air akan bergerak di sepanjang batang dan daun, maka pergerakan tu akan membawa bersama-sama haba keluar daripada tumbuhan. Okey. Jadi air bergerak sekali, haba bergerak sekali dengan air, so naik atas dan dikeluarkan daripada tumbuhan melalui daun. Okey. Seterusnya, transpirasi. Kepentingan transpirasi yang ketiga. Kat bawah kotak tu, transpirasi akan menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air dan garam mineral berterusan dari akar ke seluruh tumbuhan. Ini sama yang saya cakap tadi lah. Dengan hanya ada perbezaan kepekatan antara tanah, antara luar dengan dalam daun, dalam tumbuhan, barulah boleh berlakunya pergerakan air tadi masuk. Okey, barulah ada daya tarikan yang menarik air masuk. Air beserta dengan garam mineral yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Okey, boleh? So kita akan sambung faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi tadi. Okey, kita dah tengok kepentingan transpirasi ada 3 tadi. Okey. Next adalah faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi itu. Apa yang boleh menyebabkan transpirasi berlaku, yang meningkatkan kadar transpirasi tersebut. Okey. Okey, faktor pertama adalah keamatan cahaya. Tengok muka surat 37 ya. Semakin tinggi keamatan cahaya. Ni adalah graf. Paksi X adalah keamatan cahaya. Paksi Y adalah kadar transpirasi. Okey, semakin tinggi keamatan cahaya, okey, semakin bertambah keamatan cahaya ni, maka semakin tinggilah kadar transpirasi. Okey. Sehinggalah menjadi malar. Ni malar. Tak ada pergerakan dah. Even awak tambah cahaya banyak pun, kadar transpirasi tetap sama. Kenapa? Malar tetap sama, tak berubah-ubah. Kenapa? Okey, ini adalah kerana kelembapan udara, suhu dan pergerakan udara menjadi faktor penghad. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan faktor penghad tu maksudnya awak tambah cahaya. Okey, dalam masa yang sama katakanlah bila apa namanya? Bila pergerakan faktor-faktor lain boleh mempengaruhi. Okey, pergerakan udara boleh mempengaruhi. Kelembapan boleh mempengaruhi. Okey, suhu juga boleh mempengaruhi. Jadi mereka ni lah, tiga-tiga ni akan menjadi penghalang untuk kadar transpirasi terus meningkat. Okey, tak boleh lah dah. Okey. Jadi malar ni disebabkan apa? Kalau soalan tanya, apakah menyebabkan kadar transpirasi malar walaupun ditambah cahaya? Awak jawab je kerana kelembapan udara, suhu dan pergerakan udara menjadi faktor penghad kepada peningkatan kadar transpirasi. Sebab tiga-tiga ni pun memainkan peranan juga, bukan hanya semata-mata keamatan cahaya. Okey. Okey, seterusnya kelembapan relatif udara. Udara tu lembap ke tak? Okey, dingin ke tak kan? Okey. Semakin rendah kelembapan udara. Okey, makin rendah tu maksudnya makin kering. Dalam keadaan yang sangat kering. Okey. Maka semakin cepatlah wap air tersejat daripada stoma. Okey, ni tengok graf aksi X ni kelembapan udara. Ni kadar transpirasi. Okey, awak tambah kelembapan udara, maksudnya makin bukan sejuk, makin lembap, udara makin lembap, macam baru lepas hujan, tu lembap. Kering, kalau rendah kelembapan maksudnya waktu kering, waktu panas kan, kemarau ke, kan kering kan. Okey, tu rendah kelembapan. Tinggi kelembapan lepas hujan, katakanlah. Okey, jadi semakin bertambah kelembapan udara, maka kadar transpirasi makin kurang, berturun. Turun Okey, logik lah awak faham kan, lepas hujan kadar transpirasi mesti kurang. Kalau kelembapan rendah, kosong, katakan satu kelembapannya rendah, kering, musim kemarau.
So kadar transpirasi memang tinggi kat sini. Okey. Lagi cepat wap air tu tersejat sebabnya tumbuhan dalam keadaan kering. Jadi dia nak sejukkan badan dia, sejukkan tumbuhan tu, kena keluarkan air cepat-cepat. Jadi semakin cepatlah wap air tersejat daripada stoma. So that air daripada akar boleh cepat naik ke tumbuhan tu untuk menyejukkan tumbuhan. Okay. Okay, next. Peningkatan suhu. Suhu adalah faktor ketiga. Peningkatan suhu akan menyebabkan tenaga kinetik air bertambah dan ini air akan bergerak. Air ni ada dalam xylem, ada dalam ruang-ruang udara sekeliling mesofil berspan. Okay. Yang dalam xylem dalam bentuk air. Yang dalam ruang-ruang udara mesofil berspan tu dalam bentuk uap air. Okay. Jadi dua-dua pun molekul air lah kiranya. Okay. Jadi peningkatan bila suhu meningkat, suhu persekitaran meningkat, maka air dalam tumbuhan tu akan bergetar. Kinetiknya bertambah. Bergetar lebih laju, lebih bergerak lebih laju, maka dia lebih senang nak terkeluar daripada liang stoma. Jadi ini akan menambahkan kadar transpirasi lah. Suhu bertambah, kadar transpirasi bertambah, meningkat. Okay. Ini sama awak belajar dalam kimia lah. Okay, sebelum waktu form 4 kimia kan. Okay, faktor yang terakhir adalah faktor pergerakan udara. Ada angin ke tak ada angin? Maksudnya. Okay. Okay, ini kelajuan udara. Maksudnya bila makin bertambah laju, maksudnya makin banyak angin lah. Okay. Pergerakan udara akan membantu menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar. Okay, let's say lah katakan, okay, ni katakanlah lamina daun, kepingan lamina daun. Ni bawah, ni atas kan. Okay. Di bawah ni ada liang stoma dan molekul air tu dia memang ada dah dekat ujung liang tu. Tinggal lagi nak keluar ke tak? Bila ada angin lalu je, so angin tu akan zap, okay, menyebabkan molekul air yang dah memang tunggu dekat liang tu terkeluar lah. Okay, jadi maka pergerakan udara yang laju akan menyingkirkan molekul air dengan lebih cepat lah. Okay, makin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Maksudnya kehilangan air daripada liang stoma tadi lebih laju. Boleh? Ni grafnya. Makin meningkat. Boleh? Okay, inilah 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi kehilangan air tadi, iaitu keamatan cahaya, kelembapan relatif udara, relatif itu perbandingan, suhu dan juga pergerakan udara. Ada 4 faktor ya. Okay. Kena ingat bentuk graf, kena ingat hubungan antara faktor dengan kadar transpirasi, dua tu. Okay. Bentuk graf tu kena tahulah. Kalau awak tahu bentuk graf, surely awak boleh explain dia punya hubungan. Tu je kena fahamkan. Kalau awak boleh baca bentuk graf ni, katakan soalan bagi bentuk graf macam ni, okay, macam mana nak kaitkan hubungan? So tengoklah. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Macam tu. Kena pandai baca graf. Apa kaitan X dan Y. Boleh? Okey, itu saja. 2 ni lah. 2.2 dengan 2.3 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.